Assalamualaikum dan selamat petang. Anda sedang menonton episod baru Hello Doktor TV3 dan topik hari ini saya pasti cukup dekat dengan hati para ibu bapa dan penjaga, terutamanya mereka yang mempunyai anak-anak yang menghidapi autism ataupun autisma. Jadi di studio kita bawakan pakar iaitu Dr. Rahimah Dahlan, pakar psikiatri kanak-kanak dan remaja daripada Hospital Pengajar UPM. Jadi Assalamualaikum, selamat datang Dr. Rahimah. Waalaikumsalam, selamat datang Nadia. Ya, topik hari ini autism. Saya pasti ramai yang tahu, yang pernah mendengar apa itu autisma, tetapi ada pelbagai andaian yang sedang berlegar. Kita tak tahu benar atau tidak. Jadi doktor terangkan kepada kami apakah sebenarnya itu autism. Okey. Autism ni ataupun dalam istilah perubatannya kita panggil autism spectrum disorder ataupun kecelaruan perkembangan kecelaruan spektrum autism. Ianya merupakan salah satu kecelaruan perkembangan saraf yang berlaku di kalangan kanak-kanak yang kalau dikira dari sudut prevalent ataupun statistik oleh pertubuhan WHO, Pertubuhan Kesihatan Sedunia mengatakan 1 daripada 100 kanak-kanak menghidap autism spectrum disorder di dunia. Okey, manakala kalau melihat kepada statistik Jabatan Kebajikan Masyarakat sehingga 30 Jun 2022 mengatakan sebanyak lebih kurang 36,000 mempunyai autism spectrum disorder. Itu dan di Malaysia. Dan daripada 36,000 itu lebih kurang 25,000 adalah merupakan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun yang mengalami diagnosis autism spectrum disorder. Itu yang didiagnosis. Mungkin ada yang belum dikenal pasti, yang belum kita dapat detect sebenarnya menghidapi juga autism. Jadi kalau punca-puncanya selalu orang ada pelbagai andaian. Puncanya daripada pemakanan, mungkin keturunan. Sebenarnya bagaimana kita nak tahu? Okey, seperti mana yang kita tahu, kajian-kajian saintifik masih lagi belum mempunyai boleh dapat mengesahkan secara pasti, secara spesifik apa punca-punca yang menyebabkan masalah kecelaruan spektrum autism. Walau bagaimanapun ianya adalah disebabkan oleh masalah perkembangan, masalah genetik atau masalah faktor keturunan dan juga faktor-faktor persekitaran. Dan seperti mana yang saya nak maklumkan kat sini, faktor persekitaran ni adalah bukanlah faktor penyebab, tapi ianya adalah lebih kepada faktor yang meningkatkan risiko berlakunya masalah autism spektrum ataupun kecelaruan perkembangan perkembangan saraf ni. Jadi kalau kita kata antara punca-punca ataupun faktor-faktor yang meningkatkan risiko dari segi faktor-faktor persekitaran, kita boleh lihat dari segi satunya iaitu kelahiran pramatang, Yang keduanya usia usia ibu waktu melahirkan, iaitu usia yang lebih lanjut, Itu mungkin 35 ke atas ke usia lebih lanjut adalah definisinya bagaimana? Dalam 40 ke atas. Usia yang ialah usia yang lanjut waktu melahirkan anak, dan faktor-faktor dari sudut masalah kesihatan ibu sewaktu mengandung, dan faktor-faktor persekitaran seperti masalah jangkitan kuman sewaktu mengandung, ataupun faktor-faktor disebabkan pendedahan kepada toksin seperti mercury, plumbum dan sebagainya. Faktor-faktor ini bukan menjadi penyebab semata-mata, tapi boleh meningkatkan faktor risiko terjadinya masalah perkembangan spektrum autism. Okey, baik. Kalau kanak-kanak yang mempunyai autism, dia tak ada perubahan ataupun perbezaan fizikal yang ketara seperti mungkin yang menghidapi Down syndrome umpamanya. Bagaimana ibu bapa nak mengenal pasti ataupun detect tanda-tanda awal jika anak mereka mengalami autism? Okey. Antara tanda-tanda awal kecelaruan spektrum autism ni yang kita boleh lihat, yang pertama sekali kita boleh nampak kelewatan perkembangan kanak-kanak tu sendiri. Okey. Pada usia kebiasaannya lah, kalau anda kata kalau pakar tu dia dah mahir, terlatih untuk menilai masalah perkembangan atau membuatkan diagnosa perkembangan spektrum autism ni seawal umur 18 bulan lagi mereka dah boleh kesan. Tetapi kebiasaannya diagnosis tu boleh dibuat 2 tahun ke atas, sebab kita tahu masalah perkembangan spektrum autism ni dia punya ciri-ciri utama tu adalah disebabkan oleh interaksi sosial ataupun komunikasi sosial. Jadi kalau anda kata kanak-kanak yang 2 tahun ke bawah tu agak susah kita nak buat penilaian secara objektif
subjektif disebabkan mereka belum lagi terdedah kepada perkembangan sosial yang sepatutnya kan, melainkan anak-anak tu dah lebih meningkat dewasa. Jadi antara kelewatan perkembangan ataupun tanda-tanda awal yang kita boleh lihat ialah kalau masa umur 6 bulan tu kita boleh nampak yang anak tu dia tak senyum lebar ataupun dia tak ada reaksi muka yang kalau anda katalah ibu ataupun ayah mengagah dia kan, sepatutnya dia menunjukkan reaksi, ada respons kan. Tapi ini mungkin tak berlaku pada anak yang mengalami kecelaruan perkembangan autism. Manakala kalau umur 9 bulan tu dia tak balas senyuman tu ataupun tak ada mimik muka. Kalau parents mengagah dia tu dia tak ada mimik muka yang sepatutnya ada kan. Dan kalau pada umur 12 bulan contohnya kan, dia tak boleh nak nak menuturkan sepatah perkataan. Sebab sepatutnya kalau ikutkan perkembangan, kalau anda kata umur setahun ataupun 12 bulan tu dia dah boleh menuturkan satu patah perkataan. Manakala kalau dah makin meningkat dewasa 24 bulan ataupun 2 tahun, anak tu dia tidak menuturkan frasa yang mengandungi 2 patah perkataan dalam satu ayat. Contoh dia kata mama susu, mama balik, nak susu. Dua patah perkataan. Tapi perkataan ni mestilah bukan daripada perkataan-perkataan yang dia tiru ataupun yang dia ulang balik percakapan-percakapan yang dia dengar. Sesuatu yang dia mahukan. Yang dia mahu dalam konteks yang sosial yang sepatutnya lah untuk dia request, untuk dia minta. Itu kita kena ambil perhatian lah. Tanda-tanda perkembangan awal. Secara ringkas doktor juga, apakah jenis-jenis autism yang ada? Kita tahu ada spektrum dia. Jadi bagaimana apa peringkat-peringkat yang ada? Okey. Kalau mengikut sebab kita punya klasifikasi untuk memberikan diagnosa kecelaruan spektrum autism ni adalah mengikut DSM ataupun Diagnostic and Statistical Manual yang dikeluarkan oleh American Psychiatric Association pada 2013, versi yang kelima. Jadi kalau mengikut DSM-5 ni, DSM yang kelima ni, kita tidak lagi menggunakan perkataan severity ataupun kita kata mild, ringan, moderate, pertengahan ataupun severe, teruk ataupun profound, sangat teruk. Dia tak ada lagi istilah sebegitu sebab dia tidak memberikan makna untuk kita nak memberikan sokongan kepada anak. Jadi kalau mengikut klasifikasi yang sekarang, dia lebih kepada tahapnya. So ada tahap 1, tahap 2 dan tahap 3. Maksudnya level 1, level 2 dan level 3 berdasarkan seberapa banyak sokongan yang anak tu perlukan. Jadi dia lebih memberi makna kepada proses terapi, proses intervensi awal. Jadi kalau kita kata tahap 1, maksudnya dekat sini sokongan yang anak perlukan tu perlu. Manakala bagi level 2 sokongan yang diperlukan tu banyak. Manakala kalau level 3 sokongan yang diperlukan tu sangat banyak. Jadi bergantung kepada tahap mana. Tahap mana. Ya, betul. Dan tahap ni pula mungkin berbeza daripada 2 komponen utama. Kita kata kecelaruan spektrum autism ni, yang pertama sekali kita tahu interaksi sosial, kemahiran komunikasi yang agak ke belakang daripada umur. Dan yang kedua, komponen teras yang kedua tu kita kata dia tingkah laku yang berulang ataupun minat yang sangat terhad. Jadi dia mungkin tahap yang berbeza dengan komponen A dan B tu. Mungkin komponen yang pertama tadi dia mungkin level dia tahap dia 1. Tapi mungkin tahap yang kita kata tingkah laku yang berulang, minat yang sangat terhad tu mungkin tahap 2. Jadi tujuan ni untuk kita bawa untuk melalui proses terapi dan sokongan intervensi awal yang nak bawa ke tahap minimum yang optimal yang boleh memberi dia kualiti hidup, kemahiran yang lebih tinggi. Baik. Doktor, kita akan sambung lagi diskusi kita selepas kita berehat. Selamat kembali kepada rancangan Hello Doktor. Hari ini topik kita adalah autism membina impian. Jadi sebelum kita sambung perbualan kita bersama doktor di studio, mari kita saksikan laporan khas tentang ujian pemeriksaan autism. Jadi diagnosa autism ni boleh dibuat seawal usia 18 bulan hingga 30 bulan dan ada setengahnya pada usia persekolahan lah, ketika usia 7 tahun. Siapakah golongan kanak-kanak yang kita sarankan untuk menjalani ujian autism ini? Jadi pertama untuk mereka yang berisiko dan kedua untuk mereka yang bergejala. Untuk saya akan ambil masa 30 minit hingga 60 minit lah untuk bersama ibu anak tersebut
keluarga tersebut, kebiasaannya tiada ujian khusus ataupun contohnya ujian darah ataupun scan tertentu yang kita boleh dapatkan diagnosa autism ni. Jadi apa ujian yang saya maksudkan itu adalah kepada penilaian seorang doktor itulah daripada pengambilan sejarah atau riwayat kesihatan. Ada setengah-setengah masa kita akan menggunakan diagnostik tool lah. Contohnya untuk autism ni kita akan gunakan M-chart di mana kita akan beri kepada ibu bapa dan ibu bapa akan melihat kepada carta tersebut dan menjawab soalan ya atau tidak, dan kemudian kita akan boleh beri markah atau scoring yang sama ada anak ini berisiko untuk autism atau tidaklah. Ketua pemeriksaan klinikal kita termasuk pemantauan ataupun observation, dan kemudian kita akan bermain bersama anak, buat penilaian fizikal, observation lah, pemantauan untuk melihat ciri-ciri atau gejala autism tersebut. Cabaran tu tidaklah kata cabaran, cuma proses tu mengambil masa lah. Sebab kalau kita terlalu tergesa-gesa, masa yang kita spend untuk dengan kanak-kanak tu terlalu terhad, jadi kita tak dapat untuk pick up ataupun kenal pasti gejala-gejala inilah. Bila kita kenal pasti seorang anak itu ada autism ataupun autistic spectrum disorder, pertamanya kita akan kita perlu untuk rawatan atau tindakan lanjut. Biasanya ia melibatkan rujukan kepada occupational therapy untuk bantu dalam skill perkembangan dan juga skill sosial lah. Kedua, kita akan ada rujukan untuk behavioral therapy ataupun terapi tingkah laku. Jadi ini yang paling utamalah. Jika seorang anak tu biasanya autism ni juga lambat bercakap, so ada masalah pertuturan, maka kita akan rujuk kepada pakar pertuturan untuk membantu dengan proses percakapan tersebut, pertuturan tersebut. Dan ada masanya juga setengah-setengah pesakit autism ni mereka ada masalah tambahan, contohnya ada hyperactivity, ADHD. Jadi ada setengah-setengah masa kita perlu bagi ubatan untuk membantu dalam kawalan gejala-gejala hyperaktif tersebutlah. Kebanyakan ibu bapa ni bimbang stigma masyarakat jadi jangan, yang penting ialah anak tu, sebab kita nak kenal pasti awal supaya dapat intervensi awal dan rujukan awal lah kepada pihak terbabit lah. Jadi yang ni boleh membantu anak-anak tersebut untuk mencapai perkembangan optima mereka lah secara tidak langsung. Baik, itu dia pentingnya ujian pemeriksaan autism ataupun penilaian awal untuk ibu bapa membawa anak mereka berjumpa dengan pakar jikalau mungkin menunjukkan tanda-tanda autism. Baiklah, kita masih lagi bersama dengan Dr. Rahimah Dahlan daripada Hospital Pengajar UPM. Doktor, kita nak zoom in kepada cabaran yang mungkin dihadapi oleh ibu bapa yang mempunyai anak autism. Terutamanya bila anak ingin melangkau ke alam persekolahan ataupun prasekolah. Bagaimana ibu bapa boleh membuat persediaan mengikut anak-anak mereka, keadaan anak-anak mereka? Okey, soalan yang bagus. Memang selalulah ibu bapa dia nak tahu kan, selepas berjumpa dengan doktor pakar dan selepas penilaian dibuat dan selepas parent ibu bapa ni dia dah tahu diagnosis anak tu autism spectrum disorder. Jadi dekat situ kita tahu yang bila kita kata ini adalah kecelaruan spektrum autism, autisma kan. Jadi dekat sini kita tahu yang spektrum Jadi dia kepelbagaian Jadi dekat situ kita tahu yang tahap-tahap konfusian anak tu mungkin berbeza dari sudut satunya interaksi sosial dia. Ada yang mungkin ke arah dah tipikal biasa, tapi ada juga yang ekstrim yang kita tahu spektrum yang hujung ni yang dalam dunia dia sendiri. Manakala dari sudut komunikasi pula ada yang mungkin boleh bertutur, tapi ada mungkin yang tak boleh bertutur, non-verbal. Dan ada juga yang mungkin tahap IQ, intelektual anak tu sendiri, ada yang mungkin tinggi dan ada yang mungkin rendah. Kan? Dan dari sudut tingkah laku juga ada yang mungkin mempunyai tingkah laku yang negatif, tingkah laku yang mencabar, tapi ada di hujung spektrum dekat sini yang tak ada masalah tingkah laku. Manakala dari sudut sensori pula, kita boleh tengok ada tak anak tu yang ada isu dengan sensori, mungkin anak ni yang tak ada isu dengan sensori. Jadi dekat situ mak dengan ayah dah kena buat
persediaan, dapatkan maklumat, tanya dengan doktor pakar, apakah persediaan-persediaan yang nak buat dari sudut sekolah. Jadi kita tahu dekat situ yang bila dah diberikan diagnosis, apa yang pertama sekali yang mak dan ayah nak kena buat ialah dapatkan intervensi awal. Kita bayangkan biasanya diagnosis tu dibuat dalam peringkat mungkin umur 3 tahun ataupun mungkin lebih awal, bergantung kepada pengesanan awal lah. Mak dan ayah yang dah tahu mungkin bawa lebih awal. So bermulanya intervensi awal dekat situ, yang kita maksud intervensi awal dekat situ pun kita kena faham, dia untuk lebih kepada macam mana proses terapi yang nak diberikan kepada anak, rawatan terapi, dan juga sokongan kepada ibu bapa, bukan sahaja proses terapi kepada anak tapi juga sokongan macam mana mak dan ayah tu nak belajar, macam mana nak berikan sokongan, nak berikan kemahiran-kemahiran tu, sebab kita tahu terapi tu cuma bersama dengan terapi, tapi apa lagi yang mak dan ayah boleh buat di rumah contohnya kan. Jadi ada banyak persediaan dekat situ yang mak dan ayah perlu buat untuk bantu anak dari segi nak bersedia untuk ke sekolah tu. Dan untuk dari sudut pemilihan ataupun hala tuju, macam mana, sama ada kita nak pastikan anak tu dah mencapai kemahiran-kemahiran tertentu untuk ke sekolah. Jadi kalau anda kata kita bermatlamat, kita punya tujuan tu untuk menghantar anak ke sekolah lah, ke sekolah di bawah Kementerian Pendidikan. Contohnya untuk program inklusif ataupun program PPKI contohnya. Mungkin kita mulakan dulu dengan program PPKI. Jadi ada beberapa perkara yang mak dengan ayah perlu tahu untuk macam mana anak tu supaya dapat belajar di sekolah kerajaan ni. Jadi yang pertama sekali yang mak dengan ayah perlu latih kemahiran ni adalah untuk melatih anak tu kemahiran ketandas. Untuk buang air besar, untuk buang air kecil. Dan selain daripada kemahiran ketandas tu, dia boleh tak nak membersihkan diri dia. Itu yang pertama. Yang kedua pula, dia boleh tak mengikut arahan sekurang-kurangnya satu langkah. Faiz duduk, Adam duduk, Adam ke sini. Mungkin basic, tetapi memerlukan perhatian yang lebih lah satu langkah. Kita melatih anak. Yang ketiga, dia mampu tak duduk di meja tu untuk belajar. Boleh tak dia duduk di meja untuk mungkin aktiviti kumpulan yang kecil, 3-4 orang. Yang keempat, dia tak ada tingkah laku negatif atau tingkah laku yang mencabar. Yang kelima, dia mampu berkomunikasi untuk memenuhi keperluan sendiri. Itu kalau untuk kata-kata kriteria yang perlu dipenuhi oleh anak untuk masuk ke sekolah kerajaan. Manakala kalau kita matlamat kita, tujuan kita untuk masukkan anak ke sekolah perdana contohnya, ada lagi kriteria lain yang perlu dipenuhi. Yang pertama sekali, anak tu perlu menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira. Dia tak ada masalah tingkah laku yang mencabar atau tingkah laku yang negatif. Yang ketiga, dia bersedia belajar di dalam kelas perdana. Maksudnya dekat situ, kelas perdana ni dalam 35 hingga 40 orang. Boleh tak dia belajar dalam suasana yang anak murid yang ramai. Dan yang seterusnya, boleh tak dia berinteraksi dengan semua pihak dengan baik. Itu kalau anda kata mungkin anak yang mempunyai tahap kefungsian yang lebih tinggi, mempunyai IQ yang tinggi, yang boleh untuk berada di sekolah perdana. Jadi itu antara kriteria yang perlu mak dengan ayah tumpukan dalam proses intervensi awal supaya matlamatnya anak tu boleh berada di sama ada program PPKI, pendidikan khas integrasi ataupun program inklusif di perdana. Jadi option itu ada. Walaupun dia mempunyai autism, kita masih lagi boleh memasuki anak kita ke alam persekolahan dalam sistem arus perdana. Mainstream. Ada option itu. Kita akan bersambung berbual bersama Dr. Rahimah selepas ini. Bersua kembali dalam Hello Doktor. Topik hari ini adalah tentang autism di kalangan kanak-kanak. Bersama kita masih lagi adalah Dr. Rahimah Dahlan daripada Hospital Pengajar UPM. Kini kami juga bersama dengan seorang ibu kepada seorang kanak-kanak yang menghidapi autism, iaitu Puan Siti Faradina Muhammad Bashir. Selamat datang ke Hello Doktor. Sebelum kita nak bercakap dengan Puan Dina, Doktor, kita nak tahu tadi Doktor ada explain tentang spektrum yang ada di kalangan autism, kanak-kanak yang mempunyai autism. Jadi ada yang mild, ada yang high functioning autism. Boleh doktor perincikan dengan lebih tahap-tahap yang berbeza ini? Okey.
Kalau kita merujuk kepada tahap kefungsian ni, kita melihat kepada beberapa komponen lah, beberapa aspek ya. Yang pertama sekali kita tengok dari segi interaksi sosial dia. Okey. So kalau anda kata anak yang kita kata tahap kefungsian dia tu tinggi, mungkin interaksi sosial dia tu adalah lebih baiklah, maksudnya boleh bersosial dan mungkin ada mungkin mampu nak berkawan dan sebagainya. Manakala dari sudut yang kedua, komponen yang kedua, kita tengok adakah anak tu dari sudut komunikasinya dia verbal. Dari tahap kefungsian yang mungkin tinggi, so anak tu dia mungkin verbal, dan tahap kefungsian yang mungkin kita kata low functioning atau rendah, anak tu dia non verbal. Non verbal maksudnya dia tidak akan bercakap. Dia tidak betul-betul tidak ada komunikasi lisan, maksud saya. Okey. Manakala komponen yang kita kata yang tahap kefungsian yang menurut kepada IQ ya, di mana kalau anda kata tahap kefungsian yang tinggi, high functioning itu merujuk kepada IQ yang tinggilah, ataupun dan kalau manakala tahap kefungsian yang rendah tu IQ dia rendah, kurang daripada 70. Kita selalu dengar kalau seseorang kanak itu mengidapi autism, sebenarnya IQ dia lagi tinggi daripada kanak-kanak yang lain. So ada segelintir mungkin dalam lebih kurang 10% dan ke bawah yang mempunyai tahap kefungsian yang tinggi ya. Tapi sebagaimana yang kita tahu, kalau kita nak, sebab klasifikasi ataupun tahap kefungsian ni dia bukanlah klasifikasi dalam tema-tema diagnosis yang kita pakai. Dia lebih kepada yang macam saya kata tadilah ya, kita nak menentukan tahap kefungsian tu merujuk kepada anak tu biasanya verbal, anak tu mempunyai tahap IQ yang tinggi, ataupun mungkin dia mempunyai kemahiran sosial yang lebih baik daripada anak yang mempunyai tahap kefungsian yang rendah. Tapi tahap kefungsian ni kadang-kadang dia boleh memberikan salah anggap, di mana kalau kita kata ada setengah-setengah anak yang mungkin tahap kefungsian dia IQ dia tinggi, dia mungkin verbal, dia boleh bertutur, dia mungkin boleh tahap sosial yang agak baik atau kemahiran sosial yang baik, tetapi dari segi sudut tingkah laku dia ada tingkah laku yang mencabar, dia ada tingkah laku yang negatif. Jadi dekat situ kita tahu tahap kefungsian dia yang lain tu kita nampak tinggi, tapi tahap kefungsian yang mengikut kepada tingkah laku dan masalah sensori, mungkin juga masalah sensori yang agak banyak. Jadi kita tak boleh nak nilai kata dia mungkin tahap kefungsian yang tinggi dalam beberapa komponen tapi mempunyai tahap kefungsian yang agak rendah dalam beberapa komponen. Jadi tahap kefungsian ni kita kalau boleh dia mungkinlah antara faktor-faktor yang nak menentukan sama ada anak ni sesuai untuk bersekolah kat mana, aliran mana atau perdana ataupun dia mungkin menjadi target kepada macam mana kita nak improvekan kemahiran-kemahiran dia tadi, memandangkan kita tahu mungkin target anak tu untuk intervensi awal mak bapak dia target memandangkan dia mempunyai tahap kefungsian IQ yang tinggi, dia verbal, dia boleh bertutur. Jadi kita ibu bapa mungkin target anak nanti saya nak masukkan ke aliran perdana, mungkin di bawah program inklusif untuk permulaan. Jadi kalau anda kata tahap kefungsian dia dari sudut tingkah laku tu, kita tahu dia ada tingkah laku mencabar ataupun masalah sensori. Jadi kita tahu intervensi awal tu kita nak fokus ke arah macam mana nak mengurangkan masalah tingkah laku dia dan nak meningkatkan keupayaan dia untuk rangsangan-rangsangan sensori yang mungkin terlebih. Untuk pastikan yang dia boleh untuk berada di perdana di bawah program inklusif kita nanti. Perlu memastikan bahawa persekitaran yang sesuai. Kita letak anak kita di persekitaran yang sesuai untuk membantu penambahbaikan pembesaran lah anak kita. Betul. Jadi kalau Puan Dina mempunyai seorang anak yang telah didiagnos autistik, yang mempunyai autism. Jadi umur berapa dapat dikenal pasti bahawa anak Puan Dina mempunyai autism dan bagaimana perjalanan pembesaran anak Puan Dina setakat ini? Actually dia sebenarnya anak first ni kita memang in denial lah. Kan sebboleh-bolehnya kita nak rasa macam anak kita tu normal. So diagnose dia agak lewat. Umur berapa tu? Umur 4 tahun. Okey. Umur 4 tahun. Tapi actually dia punya simptom tu dah nampak daripada umur 2 tahun. Kalau ikutkan dia flapping, and then susun-susun barang, itu memang very obvious. Umur 2 tahun memang dah obvious. Tapi kita baru diagnose, baru bawa dia umur 4 tahun. Okey. Tanda-tanda awal dia macam perfectionist, OCD macam itu ke? Dia susun barang, dia susun kereta, dia susun blocks, dia susun ABC. Susun tu is one of the tanda-tanda awal. Tanda awal memang ketaralah autism. Dari segi percakapan pula? Dari segi percakapan he is okay lah, tapi tak adalah banyak words, tapi
macam mana? Kadang-kadang one or two. Ya, speech tapi delay. dia verbal lah. Dia verbal. Kadang-kadang speech delay ni bukan berkait dengan autism juga kan doktor. Jadi mencabar. Pasti mencabar Puan Dina. Bagaimana Puan Dina mengharungi? Anak kita, anak saya yang first tu actually dia tak banyak kerenah dia, but dia punya tantrum tu is very challenging. Sebab dia bila dia tak dapat meluahkan apa dia nak, so the way yang dia nak luahkan adalah dari tantrum lah. So dia by doing tantrum tu dia dapat apa dia nak. So bila kita hantar dia pergi EIP, pusat intervensi, so we know how to counter. Betul. Jadi sekarang ni umur anak Puan Dina sudah 9 tahun. Menjangkau 9 tahun. Di sekolah mana sekarang ni? Adakah Dia sekolah khas di ataupun sekolah aliran perdana? pendidikan khas. Pendidikan khas. Dia sekolah swasta tapi untuk budak-budak autism sahaja. Sebenarnya anak Puan Dina di tahap mana? Kalau tadi doktor ada sebut 3 tahap yang berbeza di spektrumnya. Ada Moderate di tengah-tengah lah. Jadi tengah-tengah. Jadi setakat ni bagaimana perkembangan anak Puan Dina di sekolah? Alhamdulillah, dia memang kalau kita ikutkan kalau kita compare daripada umur dia 4 tahun, pusat intervensi itu sekarang ni dia dah masuk sekolah. He is, orang kata apa, kalau kita tak cakap dia autism tu orang tak tahulah kata dia autism. Orang nampak dia macam normal. Memang ada kesan lah. Ada perkembangan yang baik, yang positif selama dia bersekolah. Jadi mungkin dia mendapatkan rawatan ataupun cara penyampaian pendidikan yang betul, yang sesuai dengan dirinya. Okey, jadi kita ada satu soalan daripada selebriti. Jom kita saksikan. Betul kalau kita berinteraksi banyak dengan individual autism ni, maknanya kalau kita banyak cakap dengan dia, dia akan lebih banyak berkomunikasi. Betul ke? Baiklah, itu tadi soalan daripada Puan Sharifah Shahira, seorang selebriti dan juga seorang ibu. Saya nak ajukan soalan ini kepada doktor. Jadi betul ke kalau kita selalu berinteraksi dengan seorang kanak-kanak autism, kanak-kanak itu boleh berkomunikasi dengan lebih baik akan datang nanti? Okey, ini kita maksudkan kepada stimulasi lah kan, stimulasi untuk perkembangan pertuturan anak. Jadi walaupun memang sepatutnya lah ya kalau anda kata sama ada bagi kanak-kanak yang mengalami gangguan spektrum autism ke ataupun anak-anak yang mengalami masalah speech delay terutamanya kan. Jadi memang stimulasi untuk ibu bapa bercakap dengan anak tu adalah merupakan satu faktor yang sangat penting. Tapi kalau anda katalah mereka yang mengalami gangguan spektrum autism contohnya kan, di mana kita tahu mungkin kaedah-kaedah atau teknik-teknik untuk bantu anak supaya bercakap ataupun memahami dari sudut komunikasi lisan dan bukan lisan tu, kita mungkin perlu dapatkan bantuan daripada profesional ataupun terapi lah, terapi yang sepatutnya. Jadi mungkin kita hantar juga untuk terapi dan juga dalam masa yang sama kita tanya dekat terapi-terapi ni bagaimana nanti dekat rumah, macam mana saya nak buat komunikasi ataupun apakah aktiviti-aktiviti yang saya boleh buat untuk bantu anak dan memberikan stimulasi kepada anak untuk kita bercakap. So memang lagi banyak komunikasi kita dengan anak dengan menggunakan kaedah atau teknik yang betul akan dapat memberikan stimulasi untuk perkembangan pertuturan anak. Akan menggalakkan lagi anak-anak untuk bercakap dan berkomunikasi. Puan Dina pula bagaimana dengan anak Puan Dina? Adakah Puan Dina selalu bercakap dengan anak, selalu bercerita dengan anak? Masa kita dah tahu diagnosis itu kan, so kita make the effort lah untuk bercakap macam mana pun. So basically kita nak push dia bercakap. Selalunya budak-budak autism ni bila dia tak nak bercakap, dia akan tarik tangan kita dan itu cara dia ekspresi cara diri dia. Untuk macam dia tak nak cakap. Memang orang kata pun dalam mulut tu ada emas kan. Susah betul nak bercakap. So kita kena force lah. Dia tak boleh tunjuk, dia kena cakap baru kita bagi. Kita kena ada trigger lah. Jadi kita kena prompt anak kita untuk berkata-kata. Jadi baiklah, kita akan sambung perbincangan kita tentang autism ini selepas berehat seketika.
sawan boleh berlaku disebabkan oleh demam panas, penyakit sawan macam epilepsi ke ataupun kecederaan kepala. Tak kisahlah apa punca sawan ni, ingat sebagai penyelamat, you all tak boleh hentikan sawan ni. You all hanya boleh sokong dan pastikan mangsa berada dalam keadaan yang selamat selagi dia kena attack sawan tersebut. Teknik bantuan kecemasan untuk mangsa sawan ni, sama ada bayi ataupun dewasa, sebenarnya sama sahaja. Sebagai penyelamat, apa yang you all kena buat adalah pertama sekali sebut dengan kuat dan jelas, jangan panik, relax. Dan jika ia berlaku di khalayak yang ramai, berikan arahan untuk orang ramai yang tengah kerumun tu, suruh diorang berundur 5 langkah ke belakang. Sebab kita nak mangsa dapat pengudaraan yang cukup. Tengok jam dan catat masa. Kena tahu pukul berapa sawan bermula sebab nanti doktor akan tanya. Berikan arahan kepada seseorang untuk hubungi bantuan kecemasan ataupun kalau you all berseorangan, you all sendiri yang kena dapatkan bantuan kecemasan. Pastikan mangsa di atas permukaan yang rata. Kalau you all dukung ke ataupun di atas tangga ke atau sofa ke, risiko untuk dia terjatuh sangat tinggi guys. Dan pastikan juga mangsa dalam keadaan terlentang, bukan meniarap ataupun ke kiri dan sebagainya. Jangan pegang ataupun ikat mangsa ni dengan niat untuk tidak benarkan dia membuat pergerakan sawan itu. Ingat, you all tak boleh berhentikan sawan tersebut. Dan yang paling penting sekali guys, janganlah masukkan apa-apa ke dalam mangsa yang tengah sawan tu. Sudulah, jarilah, jangan. Bila you all masukkan sesuatu, ia boleh menghalang salur pernafasan mangsa dan dia tak boleh bernafas nanti. Saya faham, you all risau sebab takut dia tergigit lidah. Betul tak? Sebenarnya kalau dia dah tergigit lidah dia, you tak boleh buat apa-apa. Biarkan sahaja dia gigit dan lepas tu bawa lidah tu dengan selamat ke hospital supaya doktor boleh jahit balik. Sebab dekat hospital pun memang kita tak buat apa-apa. Kita akan tunggu sawan berhenti. Bila sawan dah tamat, sekali lagi tengok jam. Catat masa. Nanti doktor akan tanya. Dan bila sawan dah tamat, you all boleh pusingkan mangsa mengiring ke kiri. Mengiring ke kiri ni kita panggil recovery position. Mangsa selepas sawan biasanya memang dia akan rasa penat dan sangat mengantuk. Biarkan dia rehat. Yang penting teruskan pemantauan dan jangan tinggalkan mangsa keseorangan. Jangan berikan apa-apa untuk makan ataupun minum sementara menunggu bantuan kecemasan. Jika sawan disebabkan oleh demam panas, boleh siram air untuk mengurangkan suhu mangsa. Tapi janganlah bawa mangsa tu yang pergi kepada sumber air. Letakkan mangsa di tempat yang sama. Sumber air yang perlu dibawa kepada mangsa dan siram daripada leher ke bawah. Jangan siram air kepada muka mangsa. Sebaik-baiknya, penyelamat yang ada bersama mangsa tu tadi perlulah hadir ke hospital untuk bagi tahu doktor sawan mula pukul berapa, habis pukul berapa, apa nature of pergerakan mangsa dan sebagainya. Doktor akan periksa, kenal pasti punca sawan dan kemudiannya berikan rawatan yang sesuai. Itu dia tip-tip keselamatan daripada doktor in the house kita, Dr. Mala, jika seseorang individu itu terkena sawan. Tip-tip yang sangat berguna. Jadi kita kembali ke topik pada hari ini iaitu autism di kalangan kanak-kanak. Kita masih lagi bersama dengan Dr. Rahimah daripada Hospital Pengajar UPM dan juga Puan Dina, ibu kepada seorang kanak-kanak yang mempunyai autism. Jadi doktor, kita tahu ada sekolah pendidikan khas ataupun program pendidikan khas integrasi PPKI. Jadi apakah pemilihan atau pilihan yang ibu bapa ada jika mempunyai anak-anak autism? Bagaimana mereka boleh membuat pemilihan yang tepat? Okey, seperti mana yang saya dah maklumkan tadi, dia bermula daripada bila dah diagnosis anak autism spectrum disorder. Jadi dekat situ kita dah kena buat persediaan. Ibu bapa dah kena tahu apa dia punya kriteria-kriteria tadi yang boleh untuk anak tu masuk ke program pendidikan khas di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM. Jadi kriteria-kriteria yang saya maklumkan tadi itu, kalau anda katalah anak tu mempunyai tahap kefungsian yang agak tinggi, yang kita rasa dia boleh berada di program pendidikan inklusif untuk di aliran perdana ataupun program pendidikan khas integrasi. Jadi ada beberapa ciri-ciri yang anak perlu penuhi terlebih dahulu untuk kemasukan ke situ. Jadi ini di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia lah. Jadi ada kelebihan tak jika kita memasukkan anak kita ke dalam sekolah pendidikan khas berbanding dengan sekolah aliran arus perdana? Apakah kelebihan atau perbezaan yang mungkin kita akan lihat?
Okey, macam yang saya katakan tadi, dia bergantung kepada tahap anak. Dia bukan bergantung kepada diagnosis sebenarnya. Mungkin anak tu ada, memang diagnosis tu adalah autism spectrum disorder, tapi bergantung kepada tahap kemahiran anak tu, tahap kefungsian anak tu, dan mereka boleh memenuhi macam ciri-ciri yang saya kata tadi, mempunyai kemahiran untuk ketandas, boleh membersihkan diri, tidak ada tingkah laku yang mencabar, boleh berada dalam boleh memahami arahan satu langkah, dia tidak ada isu-isu lain dan boleh berinteraksi dengan baik, maka dan boleh menguasai 3M, membaca, menulis dan mengira, dan boleh berada dalam situasi berdikari dalam situasi dengan murid-murid yang agak ramai, dalam 35 ke 40. Jadi kalau sekiranya anak ni dia mempunyai kemahiran-kemahiran tadi, maka ibu bapa boleh untuk menghantar anak ni ke program inklusif di bawah perdana. Tetapi sekiranya mereka tidak mempunyai kemahiran-kemahiran tadi, terutamanya kalau dia tak ada kemahiran 3M, dia ada tingkah laku yang mungkin tingkah laku yang negatif mencabar sedikit, dan tidak boleh lagi menguasai kemahiran pergi ke tandas dan membersihkan diri, tidak boleh berkomunikasi dan tidak memahami satu langkah. Jadi intervensi awal perlu dilakukan supaya anak boleh masuk ke program pendidikan khas integrasi atau sekiranya memenuhi kriteria yang 3M, memahami arahan, boleh berada di situasi perdana dalam lingkungan student yang 35 ke 40, boleh dicuba untuk masuk ke aliran program inklusif bawah perdana. Saya nampak Puan Dina mengangguk kepala. Puan Dina, anak Puan Dina dimasukkan ke sekolah aliran khas ataupun sekolah pendidikan khas. Bagaimana perkembangan dengan anak Puan Dina setakat ini? Adakah anak Puan Dina boleh berdikari, boleh bertanyakan soalan yang basic, yang pada asasnya boleh perlu oleh seseorang kanak-kanak? Bagaimana dengan anak? Actually daripada mula dia tak boleh lah yang semua tu. So kita masukkan dia dekat EIP lah, intervensi awal. Daripada intervensi awal tu dia masuk sekolah pendidikan khas. So basically dekat sekolah pendidikan khas ni baru dia full kiranya toilet training. Okey. Memang berjaya lah. Berjaya, memang berjaya. Alhamdulillah berjaya. Tapi masa tu pula kita MCO. Okey. Tapi masa MCO dari rumah. Very challenging. Jadi pembelajaran adalah dari rumah. Dia sebenarnya masa MCO dia boleh pergi ke sekolah tapi atas dasar terapi. Okey, jadi pendekatan berbeza sedikit. Berbeza sedikit. So basically kalau dia pergi sekolah tu bukan untuk belajar tapi untuk pergi for therapy session. Therapy session. So masa MCO tu pun still ada pembelajaran lagi. Online dan juga offline. Tadi doktor ada sebut awal tadi kalau kanak-kanak autism mereka lebih cenderung untuk mengamuk di sekolah ataupun di rumah. Meltdown itu sangat senang berlaku. Betul. Jadi kalau anak Puan Dina sendiri, jikalau anak Puan Dina mengalami meltdown, macam mana Puan Dina mengatasi situasi sebegini? Sebenarnya kalau ikutkan dulu kita try to stop dia punya meltdown. Tapi sekarang ni bila kita belajar daripada terapis, so bila kita tahu macam mana nak counter tu, is actually the only tips is jangan provoke. Jangan provoke diorang, jangan marah, jangan provoke. Try to biar diorang punya meltdown tu reda sikit dan try to reason out. Selalu lama tak untuk proses itu? Anak saya daripada dulu lamalah. Lepas tu lama dah makin besar ni makin okey. Semakin baiklah. Makin baik. Dia makin boleh kontrol dia punya emosi tu. Dulu dia tak reti kontrol, sekarang ni dah alhamdulillah dah dia boleh. Dia boleh memahami persekitaran dan cara untuk dia memberi reaksi lah. Betul, apa yang dia nak. Sebelum ni dia tak reti macam mana nak luahkan. So sekarang ni dia dah boleh, so dia dah tantrum dia tu masih ada. Tapi very short lah. Tantrum tu semestinya lah sebagai seorang kanak-kanak. Jadi untuk penonton Hello Doktor di luar sana, doktor, apakah perkongsian ataupun nasihat kepada para ibu bapa dan penjaga secara ringkas sama ada mereka mempunyai anak yang ada autism atau tidak, doktor? Okey. Nasihat ringkas saya kan untuk terima bila selepas anak diberikan diagnosis autism spectrum, saya faham bukan mudah untuk ibu bapa nak menerima diagnosis tu sendiri dan banyak cabaran dan halangan yang kita lalui. Dan yang kedua, proses, ambil masa untuk proses. It's okay untuk ambil masa untuk proses bagaimana diagnosis tu dan apa sokongan ataupun apa kita nak dibuat dengan anak autism dari sudut perancangan dan sebagainya. Yang ketiga, dapat
dapatkan sokongan. Sebab kadang-kadang kita tak tahu kat mana nak dapatkan sokongan. Jadi tanya dengan pakar ataupun doktor yang terlibat. Tanya dengan terapi. Dapatkan maklumat. Yang penting sekali bagi ibu bapa ni kena cari ilmu, cari kemahiran. Sebab itu sahaja yang boleh membantu macam mana nak tingkatkan kemahiran anak. Jika ada kebimbangan, kita bertanya kepada yang lebih pakar. Jadi Puan Dina pula sebagai seorang ibu, apakah nasihat kepada mereka di luar sana? Saya kalau boleh untuk ibu bapa yang berkemampuan, try to invest. Kiranya saya dengan husband saya invest most of our money untuk diorang punya future. Maknanya. So daripada EIP sampailah sekarang, tak bolehlah, we cannot calculate, tapi it's a lot. Tapi for their future, kalau you berkemampuan, jangan fikir dua kali, just do the best lah, I think. Invest in the best education for them. Kalau you nampak, macam doktor kata tadi, kalau nampak dia high functioning, it's worth spending for them. Sebenarnya ada banyak saluran yang ibu bapa boleh ambil untuk memperbaiki anak mereka, untuk memastikan anak mereka terjaga, kebajikan mereka terjaga. Jadi pengorbanan itu pastinya perlu ada daripada ibu bapa, tetapi ini semua demi masa depan anak-anak kita yang mempunyai autism. Jadi terima kasih diucapkan kepada Dr. Rahimah dan juga Puan Dina kerana berkongsi kepakaran dan juga pengalaman. Baiklah, itu tadi topik kita yang sangat cukup menarik tentang autism di kalangan kanak-kanak. Jangan lupa untuk menonton Hello Doktor pada minggu hadapan. Topik minggu hadapan adalah Ramadan tiba. Jadi, Assalamualaikum dan selamat petang.